Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Hajah Comel-Comel? Waalaikumsalam. Saudara Alimin Makno, saudara Manap Talib, itu juga saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih hari-hari saban malam bersama menemani saya. Ya, saudara Zamari LC, saudara Azali Kasim, saudara Rosli Minsyah, saudara Ismail Azmi, saudara Azali Kasim, saudara Hafiz Azara, saudara Ahmad Mab, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Yush Aidiras, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, saudara Rosli Misyah, begitu juga saudara Muhammad Faridun Tukiman, Puan Rusini Kuringot dari Sarawak, saudara Syahid Ibrahim, saudara Azrul Jalil, Jebat Pembela dari Kulim, Kedah, saudara Raja Sakaraja, saudara Muhammad Syarim, saudara Muhammad Syarim, selamat menyambut pencerahan politik. Saudara Borak Putih, Waalaikumsalam. Itu juga Tuan Haji Osman, apa khabar Tuan Haji? Saudara Mazlan Qalib, saudara Hamzah Abdullah, saudara Abu Nem, saudara Muhammad Kapli, Salam Madani katanya. Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih hadir sahabat malamku. Saudara Mak Yusuf Ishak, saudara Rosmini dari Pontian, saudara Abu Nem, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Ibjah, salam pencerahan. Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Azmi Omar daripada Minlef. Begitu juga Borak Putih, saudara Syahal, saudara Siva, hai, saudara Yahya Armin, saudara Nasir, saudara Hamzah Abdullah. Begitu juga saudara Qayyum Amri, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Puan Siti Rafi'ah daripada Teluk Intan. Saudara Ilyas Muhammad, Cik Awang, salam perpaduan. Terima kasih. Raja Kamal, Raja Baizan, dia kata sihat walafiat, amin. Terima kasih. Air Mata MKT daripada Tanah Merah, Kelantan. Saudara Muhammad Nur, Awang Selamat. Begitu juga Samlan, saudara William Kumar, saudara Abang Tony Durian. Dah tak ada durian tengah banyak sekali ni Tony. Saudara Azizul Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Terima kasih mengingatkan teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe. Ya, saudara Azizul Abdul Hamid, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Pahang, saudara Muhammad Nasir Yusof, saudara Abu Seman Hashim. Terima kasih daripada saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat. Ya, saudara Sayulan, saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Rated R katanya, saudara begitu juga PS Bash, saudara Mokhtar bin Maktop dari Felda Serting Hile 5 Bahau, saudara. Saudara Kekanda Zainal, apa khabar anda semua? Saudara Muhammad Nur Khairi, saudara Kamarul Azhari dari Jerantut, Pahang. Begitu juga saudara Syah Putra, saudara Ahani Abdullah, Puan Robidin bersama dengan pasangannya, saudara Wan M. Bakri, siapa lagi? Saudara Muhammad Harmi, apa khabar sahabat? Moga sihat walafiat ya saudara. Saudara user 55047 dari Singapura, tapi nama tak ada situ. Puan Nuraini Adnan, saudara Yusli Yunus, saudara Muhili Paidi daripada Ranau, Sabah, saudara Muhaili Padi daripada Ranau, Sabah, saudara John Kelabu dari Kubu Gajah, Selangor, Perak, Hayudin Hashim, itu juga Puan Zamilah Zulaika dari Rompin, Pahang, saudara Muhammad Kamal Abu Samah, salam pencerahan dari Tampin, Negeri Sembilan, Cik Nen daripada Alostar, Cik Nen ya. Saudara Zulkafli Zul dari Sabah, saudara Muhammad Zaki, saudara Azhari Tok Kaya. Begitu juga dengan Ubi Rebus, Abang Jo Kucing daripada Kucing, daripada Abang Jo, saudara Ubi Rebus, saudara Rated R, itu juga saudara Alias Abdul Latif, saudara Zulkafli Zul daripada Sabah, saudara Anwar Mahmud dari Kuantan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf ya, saudara Richard Bakri, saudara Wahab Zain, begitu juga saudara Puan Nurzila binti Yahya. Saudara, kita harus meneruskan pencerahan bini. Mana yang tak sempat saya santun, insya-Allah usai pencerahan Brother Jimmy akan saya santuni. Saudara,
kata Brother Jimmy dah 3 hari terlepas kerana dia sibuk. Saudara, Saudara Zairil, Zack, Amir Fizi. Saudara, hari ini hari Jumaat, tanggal 16 Jun. Merupakan hari yang ke-1184. Virus itu masih menyerang dan tadi ada kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan Dr. Zaliha mengatakan ada pengurangan, tetapi tidak berarti tidak ada, masih ada lagi ya, Saudara Jamaluddin, Saudara Sas, Saudara Wahab Zain. Artinya saudara, ya, Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Orang Semang Jaya. Saya mendoakan agar anda semua dijauhilah dijangkiti oleh virus tersebut. Bagi saya, untuk mengelakkan virus tersebut dari menjangkiti, pertama-tama sekali kita melakukan penjarakan sosial dan pastikan diri kita bersih. Bila balik daripada luar rumah, sabun tangan dulu sebelum kita santuni anak-anak kita, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Saudara, you macam-macam yang kelulusan sekarang ni. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin, salam pencerahan. Terima kasih. Saudara Encik MJ Muda. Pantun EMG. Apa pantunnya? Nak tengok apa kata pantunnya. Anak kucing mengejar tikus, tikus lari di rumput yang tebal. Cari kawan biar yang bagus, yang penting boleh menumbuk sambal. Cari kekasih lah tu, saudara Encik MJ ya. Saudara Aftam, saudara Abi Aidin dari Kempas, Johor Bahru, saudara Abi Aidin, itu juga saudara Muhammad Johari. Saudara, jadi menurut pada Menteri Kesihatan tadi ada jangkitan. Lebih kurang dalam 3,000 lebih, ada penurunan lah daripada 6,000, 7,000. Minggu lepas lebih kurang 6,000, 3,000 lebih. Mudah-mudahanlah kita berusaha supaya dapatlah negara kita memutuskan jangkitan virus tersebut, saudara. Saudara, kita masuk segmen ini, bagi saya segmen untuk mencari rezeki. Perlu saya santuni. Kepada teman-teman yang mempunyai produk, jangan malu, jangan segan, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda jika anda ada produk-produk untuk diwawarkan, saudara. Al-Azhar memasarkan setangi al-bakurnya beserta dengan minyak wangi daripada tanah Arab. Minyak wangi itu dihasilkan berasaskan kepada pati kayu gaharu, saudara. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Kalau hubungi Siti Farehah, jangan lupalah, saudara, dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti. Harga rahmah, walaupun harga barang terus naik, harga daging naik, tapi dendeng manis Siti Farehah masih kekal pada harga yang lama, saudara. Ya, saudara Mak Raimi, Mak Sidik. Selamat malam untuk semua teman-teman. Begitu juga saudara Mus Ahmad, Joy, saudara Mat Sepana Jaya, salam pencerahan. Juga saudara, jangan lupa Popiah Sira Lady Maria. Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 017 711 4300. Dan untuk mendapatkan Popiah Sira Lady Maria, harga rahmah, murah dan sedap dan mengasyikkan, ya saudara Ismail, boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Sedap saudara, rangup, pedas, manis. Itu Popiah Sira Lady Maria. Dan untuk teman-teman yang dah tak tahu nak berniaga apa sekarang ni, modal tak apa nak ada, barangan pun tak tonjol apa, Emirus Super Carrier ini sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejennya. Tak ada modal pun, saudara. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012 257 5917. Puan Ros Chun memasarkan makanan sihat berasaskan oat carrier, saudara. Ia untuk menambahkan tenaga, mengenyangkan perut sesuai makan waktu pagi, saudara. Jangan lupa hubungi Puan Ros Chun di talian 012 257 5917 sebagai rakan niaga anda. Saudara, baik. Usai pencerahan tentang e-commerce, kita masuk segmen ini. Bagi saya, perlulah kita hayati bersama, saudara, kerana ini adalah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Tapi kena ingat, saudara, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Tapi apa yang saya lakukan adalah melakukan culipan daripada kiriman teman-teman, saudara, dalam segmen Naluri Kehidupan. Saudara, setiap kali kita makan, saudara, pasti ada makanan yang tersisa.
yang kita buang ke dalam tong sampah. Jadi kalau kita hitung saudara, berapa banyakkah makanan yang telah kita buang? Mungkin lebih banyak dari yang kita makan ataupun yang pernah kita sedekah kepada orang. Itu baru makanan saudara. Bagaimana pula dengan nikmat-nikmat yang lain? Nikmat akal, anggota badan, masa, nikmat air, harta atau wang, kesihatan, keluarga, anak-anak, rakan-rakan dan sebagainya. Berapa banyakkah yang telah kita bazirkan ataupun kita sia-siakan kehadiran mereka dan tidak kita hiraukan, saudara. Kerana itulah, saudara, Al-Quran mengingatkan kita, saudara, bahawa setiap nikmat yang kita dapat, satu ketika nanti akan disoal di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah SWT, maksudnya, saudara, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu, iaitu hari kiamat, saudara, tentang segala nikmat yang kamu perolehi dari Tuhan kamu. Ini boleh kita dapati daripada surah Al-Takasur ayat yang ke-8. Malahan, saudara, dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 60 ayat yang menyebut tentang pelbagai nikmat, seperti nikmat jasmani dan rohani, sama ada untuk individu ataupun masyarakat yang disediakan oleh Allah SWT. Malahan, saudara, Nabi Muhammad SAW mengajar kita agar menghargai nikmat walaupun kecil. Contohnya bila makan, baginda Rasulullah menyarankan kita untuk menghabiskan semua makanan dalam pinggan. Dan jika ada sisa-sisa makanan di ujung jari, kita jilat, saudara. Kerana, saudara, Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana baginda Rasulullah SAW selalu makan dengan menggunakan 3 jari. Dan apabila selesai, baginda menjilat jarinya. Kerana hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, saudara. Dan semua itu adalah untuk mengelakkan pembaziran. Baginda Nabi Muhammad SAW menyarankan makanan 2 orang mencukupi untuk 3 orang. Dan makanan 3 orang mencukupi untuk 4 orang. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, saudara, selamatkanlah dirimu dari neraka. Ini hadis Rasulullah. Juga mengatakan bahawa selamatkanlah dirimu dari neraka walaupun hanya dengan separuh buah tamar. Ini hadis Al-Bukhari, saudara. Jadi baginda menyarankan kita untuk bersedekah sekalipun separuh buah tamar. Jadi, saudara, perhatikanlah bagaimana nikmat sekecil buah tamar pun di sisi Allah begitu besar nilainya. Jangan kita bazirkan. Malahan bila baginda makan, baginda menggunakan 3 jari. Jadi sisa-sisa makanan tu kita jangan habiskan, biarkan begitu. Situ sisa makanan, saudara. Bagaimana kita menghabiskan sisa-sisa makanan di pinggan? Sebab itu bila saudara makan, ambillah makanan secukupnya. Jangan dibazirkan, saudara. Seharusnya haruslah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang menghargai nikmat yang disediakan oleh Allah untuk kita. Sebelum kita meminta dari Allah nikmat yang lain, saudara. Jadi, saudara, pastikan jangan melakukan pembaziran. Itu maksudnya, ya, saudara Rasa Diwan, Saudara Adi Warna, kita juga saudara Muhammad Hazwan, saudara Birwus memula je dengan 3 jari, saudara. Suhaila Osman, saudara Sanusi Yusof. Dalam mutiara kata hari ini, saya mendapat satu kiriman teman yang mengatakan, saudara, bahawa ombak tidak besar, saudara. Cuma perahu kita yang kecil. Jadi, ujian Allah SWT tidaklah berat. Cuma iman kita yang lemah. Ini mutiara kata, saudara. Hayatilah. Setelah kita menyusuni mutiara kata, kiriman teman-teman. Kalau anda ada kiriman mutiara kata, boleh kirim pada saya, tak ada masalah. Untuk kita berkongsi. Dan kita berkongsi pula pantun daripada Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil yang tinggal nun jauh di Perlis, saudara? Kata Pak Nazil, buah kuini sedap dimakan kalau dapat setiap hari. Melayu kini berpecah sakan. Dia khawatir merempat di negeri sendiri. Pak Nazir khawatir bimbang. Kalau kita berpecah belah, maka dia khawatir satu hari nanti kita akan merempat di negeri kita sendiri. Kalau berpecah sakan, maksud sakan tu kata Pak Nazir yang teruk lah. Berpecah teruk. Memang tidak dinafikan hari ini, saudara. Kita berada dalam keadaan yang bercempera. Kita bergaduh sama kita. Tapi sebab itulah Pak Nazir khawatir dan bimbang. Kesannya nanti, satu nanti kita boleh merempat ataupun generasi kita akan merempat di negeri kita sendiri, saudara. Tambah Pak Nazir lagi,
Pergi pekan membeli pulut, kuih cara sebantal roti. Berpantun bukan sesedap mulut, seni bicara harus diteliti. Jadi Pak Nazim mengingatkan kita supaya menghayati setiap buah bicaranya, saudara. Itu cara seni orang Melayu ni, saudara. Ya, memang Ice Kitchen, saudara Sheila Ahmad daripada Putrajaya. Bahawa orang Melayu ni, kalau nak menegur, dia menegur dengan pantun, dengan bidalan dan sebagainya, saudara. Dan saya lain tak ada. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Baik, saudara. Saya juga harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini. Saya tak marah, saudara, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan seandainya saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Jadi, saudara Zamilah, dia kata inilah punca dari ahli politik juga. Jangan susahnya rakyat. Terima kasih, Datuk Saidil Ahmad. Saudara, ingat, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak bersetuju dengan pandangan saya, boleh hantar kiriman, tak ada masalah. Asalkan, ataupun anda nak berbincang, Pak Oda, anda nak berbincang gunakan laman muka buku saya ini, saudara, saya mohonlah gunalah bahasa yang baik, sebab kita warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat, saudara. Baik, saudara, berita terbaru. Ini kalau anda mempunyai saudara-saudara, tolong peringatkan saudara kita yang kini berada di Tanah Suci Mekah supaya banyakkan minum air masak. Kerana kabarnya Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi meramalkan cuaca di Mekah mengalami musim panas dan kering pada waktu siang. Dan pada waktu malam sederhana saja, purata suhu maksimumnya ialah 43.6 darjah Celsius. Panas, saudara. Dan ia paling minima pun waktu malam, saudara, subuh 29.6 darjah. Jadi pertukaran daripada 43.6 darjah Celsius kepada 29 itu boleh mengakibatkan kesihatan kita tergugat, terutama warga yang lebih dewasa. Jadi sebab itu, saudara, kalau saudara kita yang di Tanah Suci Mekah bertanya khabar, menghantar kiriman, kita hantar balik, kata ingatkan mereka supaya perbanyakkan minum air panas. Tak payahlah minum air berkalori ataupun air gula dan sebagainya, saudara. Minum air mineral water lah yang paling mudah. Dan kalau yang terbaiknya, dekat-dekatlah dengan perigi Zam-Zam, minum banyak air Zam-Zam. Sebab tengok gayanya 43.6 darjah Celsius. Malahan sekarang, saudara, bukan hanya di Tanah Suci Mekah, negara Jepun juga, di negara China juga mengalami gelombang yang mencecah suhu begitu panas. Kabarnya dari Beijing, Bandaraya Beijing mengeluarkan amaran kepada rakyatnya, iaitu bahawa berikutan suhu tinggi diramalkan mencecah sampai ke tahap 40 darjah Celsius. Bermula pada hari ini, hari Jumaat. Jadi ketika gelombang haba terus membahang, suhu di kebanyakan kawasan di Beijing, ia dijangka melepasi 37 hingga 39 darjah Celsius pada hari ini dan besok. Demikian mengikut laporan daripada Xinhua. Artinya, saudara, dunia semakin panas. Jadi katanya Beijing dijangka merekodkan suhu yang lebih tinggi semasa panas terik, melebihi 50 darjah Celsius, yang boleh menyebabkan kerosakan jalan, tayar-tayar kenderaan boleh pecah. Itu keadaannya. Demikian menurut Pegawai Meteorologi Perbandaran Lei. Dan minggu ini saja, saudara, lebih 2 juta kilometer persegi wilayah di China yang merangkumi Beijing, Tianjin, Hebei, Henan dan Shandong dicengkam cuaca terik dengan suhu tertinggi. Panas, saudara, sampai 39 darjah, saudara. Itu keadaannya di negara China. Panas tentulah melewati sampai ke Tanah Suci Mekah dan pada negara kita. Memang kita tidak terlepas daripada cengkaman, daripada haba yang panas. Jadi saya nasihatkan anda, banyakkan berhati-hati dan banyakkan minum air. Dan kalau boleh, tak payahlah kita berada di lapangan ataupun nak main sukan di terbuka, boleh mengakibatkan strok haba, saudara.
Itu laporan tentang apa ini cuaca yang semakin membahang. Bagaimanapun dalam kita nak menghadapi suasana dah dekat ni saudara, hari raya Aidil Adha, raya Korban saudara, bahawa menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Senator Fauziah Saleh, selaku Timbalan Menteri, beliau mengatakan bahawa kementeriannya ada mengadakan jualan rahmah di sejumlah 600 kawasan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara bermula esok saudara. Jadi itu tujuannya adalah untuk mengurangkan kos harga barang makanan. Jadi menerusi jualan rahmah dengan kerjasama rakan strategik, kata Senator Fauziah, kita menawarkan sekurang-kurangnya 16 barangan yang pilih berdasarkan keperluan semasa perayaan. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup turut memberikan subsidi kepada peniaga dan peniaga akan menawarkan dengan harga jualan rahmah pada pembeli. Saudara, itu keadaannya usaha kerajaan untuk mengurangkan harga barangan mulai besok saudara. Dan saya juga semalam saya bercakap tentang bagaimana jawapan Datuk Seri Mat Sabu berhubung dengan tentang ini keterjaminan makanan. Hari ini saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Halim daripada Bukit Mentajam. Dia kata jawapan Datuk Seri Mat Sabu di Parlimen nampaknya tak banyak, lebih sekadar recycle ataupun ucap semula. Kerana apabila dia membuat kenyataan bahawa kita bakal menghadapi kekurangan import daripada Vietnam. Saudara, memang pun sekarang ni negara Vietnam sedang pun mengurangkan iaitu jumlah sawah padinya daripada 4.5 juta hektar kepada 3.8 juta. Sebab itu mereka akan mengurangkan jumlah ekspor padi. Jadi masalah sekarang ni seharusnya Kementerian Pertanian menggerakkan lebih banyak lagi usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanian ini. Saudara Halim menyatakan pada dia kata letih lah dia tengok dengan kenyataan-kenyataan begitu yang dilihat tak banyak mana. Yang penting sekarang ni rakyat nak tahu ke mana hala tuju Kementerian Pertanian dalam menyelesaikan masalah padi, sama ada padi huma ataupun sawah. Dan inilah perlu ditekankan. Kerana negara kita ni saudara, tidak sepatutnya kita mengalami masalah keterjaminan makanan. Kerana bumi ini adalah dianugerah oleh Allah SWT dengan tanah yang subur. Dan kita tidak mempunyai bencana alam. Malahan ia minimal saja berbanding dengan negara-negara lain. Tapi kenapakah selepas 60 tahun lebih kita merdeka, kita masih lagi bergantung kepada sumber makanan yang kita import dari luar? Tak sepatut begitu. Kalau tepung tu okeylah, sebab kita memang tidak ada ladang gandum. Begitu juga gula dulu kita adalah dalam di Perlis. Tapi kenapa kita masih bergantung mengimport makanan dari luar? Tak sepatutnya. Lebih-lebih lagi soal beras. Sepatutnya beras ini kita pertingkatkan lagi lah pertanian. Itu keadaannya. Jadi ketinya sekarang ni diharapkanlah agar pak-pak menteri ataupun pegawai menteri hentikanlah kerja bodik-membodik ni. Berlapang dada lah untuk meneruskan khidmat bakti demi rakyat saya. Dan sebab hari ini kita tidak boleh menafikan bagaimana dunia sedang menghadapi masalah food security ataupun keterjaminan makanan. Makanan semakin berkurangan dunia. Jadi sepatutnya kita kena menggalakkan lagi. Dulu Pak Lah pernah minta supaya kita menjadikan pertanian sebagai industri. Tapi nampaknya masih lagi tidak begitu diindahkan. Akhirnya bidang pertanian ini seolah terbiar. Anak-anak muda dilihat tidak begitu berminat untuk mencebur bidang pertanian. Kena harus diusahakan. Itu gambarannya saudara. Selepas isu tentang jawapan Datuk Seri Mat Sabu di Parlimen, yang dilihat hanya sekadar jawapan kita semula saudara. Dan kita mengharapkan ada sesuatu yang lebih baru lagi. Dan hari ini saudara, lanjutan. Semalam saya dah nyatakan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab persoalan Saman Tun Dr. Mahathir yang minta Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan bahawa sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri tidak berlaku sebarang pemberian kepada kroni dan sebagainya. Tiba-tiba petang tadi saudara, lanjutan daripada apa yang saya nyatakan,
petang tadi saya menerima kiriman dari seorang teman. Saya tak tahu, saya cuma bagi tahu pada teman-teman berhati-hati. Kerana kalaulah apa yang anda hantar pada saya tular di media sosial, anda boleh juga terjebak dalam masalah OSA, Official Secret Act, ataupun di bawah Akta Kerahsiaan Kerajaan. Kerana saya nampak tu adalah surat yang ditandatangani oleh mantan Setiausaha Bahagian Perolehan kepada syarikat Telekom. Memang ada surat secara jelas mengatakan bahawa adanya berupa arahan, kerana antara isi kandungnya saudara ialah ditulis itu bahawa ini kepada Encik Muhammad Nasir selaku Setiausaha Jawatankuasa Tender Lembaga Telekom Malaysia, itu Kementerian Keuangan bersetuju meluluskan permohonan bagi pembekalan kabel fiber optik bernilai 214 juta oleh syarikat Opcom. Jadi kalau dah ada surat begitu saudara, cuma saya nak pesan pada anda, sebaik mungkin, saya pun bila dapat saya terus delete saudara, sebab tak ada keperluan untuk saya simpan. Tapi ini boleh menyangkut di bawah akta ini kerahsiaan kerajaan. Tapi sebab itu saya kata, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tentulah peguam-peguamnya mempunyai bukti. Dan saya nampak keadaan ini mengundang suasana yang tidak begitu menyeronokkan. Sebab itu saya sekali lagi memberi pandangan, berseru kepada yang bahagia, Tuan-Tuan Mahathir, sudah-sudahlah, tak payah nak masuk politik. Kalau saman tu tarik balik saman, selesaikan, sallallahu Allah Nabi, teruskanlah kehidupan. Saya lebih berminat saudara untuk melihat perdamaian daripada kita melihat warga kita bercempera, bergaduh sama sendiri. Macam mana kata pantun Pak Nazil tadi, kita sama kita berbalah, akhirnya kita akan merempat di bumi kita sendiri. Inilah kekhawatiran saya. Malahan saya lihat juga sekarang ni saudara, apabila sejak akhir-akhir ni, bila gendang pilihan raya dah mula dipalu, pilihan raya di 6 buah negeri, tiba-tiba saja nama Datuk Seri Najib menjadi harum semerbak. Semua orang nak menggunakan Datuk Najib sebagai modal politik mereka. Sama ada dari pihak kerajaan, sama ada dari pihak pembangkang. Dapat dia dibangkang pun seolah-olah membayangkan mereka tidak akan menahan seandainya Datuk Seri Najib diberi pengampunan dan sebagainya. Itu bagaimana ada sebuah parti politik, saya tak mahu sebut nama orang tu saudara, tapi itu jelas dalam media sosial dia mengatakan pihak mereka tak adalah halangan. Jadi soal sekarang ni saya rasa dalam ahli-ahli politik menggunakan nama Datuk Seri Najib untuk modal politik mereka. Yang ini saya bersimpati. Saya bukan bersimpati pada mereka yang mengutarakan pandangan, tetapi simpati saya pada Datuk Seri Najib. Dia sepi dan berada di penjara, tapi orang menggunakan isu pemenjaraan beliau itu sebagai isu politik. Jadi bagaimanapun, sejak Datuk Seri Zahid Hamidi mengutarakan kenyataan melalui Perhimpunan Agung UMNO minggu lalu, bahawa ternyata isu itu nampak gayanya membuatkan pimpinan parti pembangkang hilang arah. Sebab mereka menuduh bahawa UMNO tidak melakukan apa-apa terhadap Datuk Seri Najib. Tapi bila Datuk Zahid mengatakan bila telah pun bertemu dengan Datuk Seri Najib, jadi mereka hilang punca. Dah beralih pula mengatakan bahawa mereka tak ada masalah dan sebagainya. Itulah keadaan saudara. Saudara ARB, RCI dah dijelaskan. Saya tak tahulah. Saya melihat bahawa dalam keadaan-keadaan begini, Datuk Seri Anwar Ibrahim kenalah memikirkan bagaimana bidang kehakiman ini perlulah ada kajian semula nampak gayanya. Banyak benda-benda, lebih-lebih lagi tuntutan daripada warga UMNO supaya isu kes Hakim Nazlan ini perlu dibicarakan. Isu Izzati, itu mantan Menteri Gubernur Bank Negara, perlulah dikemukakan ke mahkamah. Sebab nampak gayanya mereka dilihat seolah kebal. Itu keadaannya, kebal dari sebarang tindakan undang-undang, sedangkan rakyat merasakan ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi saya rasalah Datuk Seri Anwar Ibrahim kena memikirkanlah. Sebab saya melihat saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ini, buat macam mana pun, UMNO hanyalah sekadar menyertai kerajaan perpaduan, tapi ia bukan dominan. Jadi hanya yang mampu meminta. Tak lebih daripada itu, nak melakukan tekanan tak boleh. Saudara, itu keadaannya. Jadi saya haraplah agar pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana dapat memikirkan. Malahan ada kalangan teman-teman mengatakan bahawa pilihan raya negeri
di 6 buah negeri ini banyak bergantung kepada seandainya Datuk Seri Najib itu masih lagi kekal di belakang jeruji besi, ia juga boleh jadikan modal politik untuk pihak pembangkang untuk menepis segala usaha pihak-pihak ini daripada calon-calon daripada Pakatan Perpaduan ini untuk menggamit sokongan saudara. Itu keadaan saudara. Dan saya agak bersetuju hari ini apabila saya membaca daripada Toronto saudara, bagaimana Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres pada kemarin dia memberi amaran bahawa perkhidmatan media sosial yang dianggap sebagai menyediakan pembesar suara untuk kebencian. Memang tidak dapat nafikan sekarang ni saudara, tambah-tambah lagi bila dah dekat dengan pilihan raya ni, media sosial semakin kuat saudara. Semakin rancak nampaknya. Dan banyaklah cerita-cerita yang tersebar, yang tersiar. Jadi sebab itu menurut Antonio Guterres selaku Setiausaha Agung PBB, media sosial kali ini sekarang ni bukan hanya berlaku di negara kita saudara, tapi di seluruh dunia. Beliau menganggap bahawa media sosial melengkapkan pembenci kepada kebencian dengan sebagai pembesar suara untuk mewujudkan kemarahan. Hari ini katanya tiada konspirasi yang agak keterlaluan untuk mendapatkan khalayak ramai. Tiada kepalsuan yang terlalu tidak masuk akal untuk menimbulkan kegilaan dalam talian. Nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan dalam mempromosikan dan memekalkan keamanan dilihat agak tergugat. Jadi kata Guterres, dakwaan-dakwaan yang tidak berasas serta pembohongan yang terang-terangan terkadang boleh dapat dilihat kesahihannya melalui laman-laman media sosial. Jadi dia yakin bahawa setiap agama menyeru agar warga dunia ini memelihara kepentingan persaudaraan manusia sejagat untuk saling hormat menghormati. Namun nilai sejagat ini yang sepatutnya menghidupkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sudah pun tergugat oleh kehadiran media sosial katanya. Jadi saya saya tidak maulah berurusan untuk menjadikan laman saya ini sebagai laman untuk mewujudkan kebencian. Apa yang saya lakukan adalah sekadar untuk memberi penjelasan. Dan saya nampak teman-teman dalam media sosial ini memang tidak henti menuntut agar Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan keadilan dalam pembicaraannya dan sebagainya. Bagaimanapun saudara, lanjutan daripada isu sejak hari Selasa lalu, bagaimana rumah Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang yang diserbu oleh jabatan oleh kaki tangan pegawai penyiasat daripada lembaga hasil dalam negeri, hari ini sudah pun menimbulkan macam-macam polemik saudara. Tentulah pihak daripada rakan-rakan pimpinan daripada parti Perikatan Nasional, mereka mengatakan ini merupakan satu kezaliman politik. Kerana pihak pembangkang sudah mula digeledah dan disiasat saudara. Tetapi menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menegaskan bahawa sebenarnya beliau sendiri tidak dimaklumkan mengenai serbuan oleh lembaga hasil dalam negeri di kediaman Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jadi katanya serbuan dan penggeledahan oleh pegawai LHDN di rumah bekas Menteri Dalam Negeri yang juga ahli Parlimen Laru itu adalah urusan agensi berkenaan selaku badan penyiasat. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu urusan LHDN, urusan badan-badan penyiasat dan saya tidak dimaklumkan. Saudara kena jelas. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan bahawa beliau mahu ketelusan dalam pentadbiran, tetapi beliau tidak akan menekan mana-mana pihak penguatkuasa untuk melakukan tindakan dan sebagainya. Itu terpulang pada masing-masing. Jadi kalau nak menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim suruh orang ni siasat orang tu, siasat orang ni, dia kata bukan itu bukan cara dia berpolitik. Itu urusan LHDN. Ini sekarang sebab saudara isunya banyak sekarang ni. Dan saya menyangkakan bukan hanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga yang bakal menghadapi keadaan macam mana saya katakan. Jangan kita mengundang amarah di kalangan pegawai-pegawai penyiasat. Mereka sedang menjalankan tugas dengan baik. So, jadi kita harus berlapang dada lah. Jangan timbulkan polemik yang bukan-bukan. Dan
janganlah serang Perdana Menteri yang sedang menangani usaha untuk memperbaiki suasana ekonomi negara. Saudara, tengah hari tadi selepas usai solat Jumaat, setelah 2 bulan lamanya saudara. 2 bulan saudara saya tak bertemu, tak berbual bersama dengan mantan Menteri Kewangan, iaitu Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi setelah lama sangat saya fikirkan eloklah saya hadir untuk sambil-sambil makan tengah hari dengan beliau usai solat Jumaat, berbual, bertanya pada beliau sebagai orang yang begitu cukup berpengalaman. Melalui pengalamannya, ya, tentulah saya bertanya dengan beliau bagaimana kes perbicaraan tindakan saman yang dilakukan oleh pihaknya terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya berhubung dengan kes Pilihan Raya kawasan Gua Musang. Jadi saya bertanya dengan Yang Mulia Tengku, saya kata, apa isu sebenarnya yang dikemukakan? Dia kata lain tak ada. Sebab menurut Tengku Razali, beliau mempunyai bukti yang terang-terangan. Ada gambar video, ada gambar yang dia ambil, bagaimana pihak mereka yang menang itu melakukan korupsi dalam menggamit sokongan rakyat. Dia kata lain tak ada, dia kata. Yang lain saya tak ambil campur lah. Soal undi ke, soal peti undi, kertas-kertas undi yang diketepikan. Itu bagi saya, dia kata, itu banyak dari segi soal teknikal saja, dia kata. Tapi yang penting, beliau tidak mahu melihat bagaimana pilihan raya tercemar. Berlakunya pemberian wang, bukan sikit-sikit katanya. Ada yang melibatkan RM1,000, ada yang melibatkan RM500, pembelian undi. Ini yang perlu dihalang katanya. Ya, saudara? Dan bila saya berbual dengan beliau, Yang Mulia Tengku Razali menzahirkan, saya nampak hari ini dia resah. Dari segi body language-nya saudara, orang lama. Sebagai mantan Menteri Kewangan, orang yang mengasaskan Petronas. Saya tidak mengajak Yang Mulia Tengku Razali untuk berpolemik. Tapi saya bertanya secara jujurnya. Boleh tak you jelaskan pada Patik bagaimana kedudukan ekonomi? Dia kata amat menggusarkan. Amat menggusarkan kerana situasi ekonomi negara dalam keadaan dah selepas ini masuk 7 bulan. Kita memperoleh kerajaan perpaduan yang di mana ekonomi masih tidak dilihat bergerak sebagaimana yang diharapkan. Kenapa? Itu dia kata kena tanya pada Perdana Menteri lah. Kena tanya pada Menteri Kabinet lah. Dia kata dia tak tahu. Tapi sebagai orang lama yang sekian lama bergiat dalam politik, dia ada kebimbangan. Kerana kalau tak boleh dapat diatasi nanti, boleh menjadikan satu ledakan amarah rakyat. Sebab dari segi laporan yang beliau terima, sebab dia hari-hari teman-teman datang bertemu dengan beliau, orang datang bertanya, mengadu hal dan sebagainya, dan beliau menyatakan bahawa kehidupan rakyat semakin tertekan. Saya cuma menambahlah, kata mungkin poket rakyat semakin kempis. Dia kata itulah cerita dia. Pimpinan harus mencari upaya bagaimana poket rakyat dapat dikembalikan supaya berada dalam kedudukan yang mantap. Barulah mereka boleh berbelanja. Sekarang ini bila rakyat tak punya cukup wang untuk berbelanja, maka ekonomi juga akan bergerak secara perlahan. Dalam waktu yang sama, harga barangan dilihat seolah-olah macam gagal dikawal. Harga yang mahal, dalam keadaan wang rakyat semakin menipis, tentulah ini mewujudkan suasana di mana rakyat berada dalam keadaan yang tertekan. Malahan, bila saya bertanya dengan beliau, bagaimana pula dengan hala 7 politik? Beliau sebagai penasihat UMNO, dia sendiri pun, dia kata, dia pun tercari-cari bagaimana hala 7 politik negara. Di saat kita sedang menggamit para pelabur. Dia kata soal pembangkang yang mahu mewujudkan suasana yang tidak tentram, yang tidak stabil pada politik itu tak payah dipikirkan sangat. Dia kata, tapi pimpinan harus tegas. Saya tak tahu apa yang dimaksudkan oleh beliau, harus tegas menangani masalah mereka yang dilihat melakukan sabotaj pada ekonomi negara. Seandainya mereka terus-terusan mewujudkan situasi politik yang tidak stabil. Tengku dia kata, kalau tak setuju, kalau rasa ada kes, samanlah. Bawa ke mahkamah. Lepas tu kalau apa yang diputuskan, terimalah. Dan setiap kita harus menerima secara demokrasi bahawa hari ini rakyat telah membuat keputusan. Suka tak suka pun Pakatan Harapan mendapat majoriti di kalangan minoriti. Tetapi kalau itu cuba kita nafikan, susahlah katanya. Dan
Kalau nak rasa nak bertanding, tunggulah masa pilihan raya akan datang. Jadi kalau kita mewujudkan lagi suasana, ya memanglah saya kata bagaimana macam dulu, sekali pilihan raya, negara mendapat sampai 3 orang Perdana Menteri, tentulah ini akan menggusarkan para pelabur. Beliau bersetuju dengan pandangan saya. Itu keadaan. Jadi dalam keadaan begini, keutamaan pimpinan harus difokuskan kepada isu ekonomi. Dan menyentuh soal hala tuju negara, Datuk Yang Mulia Tengku Razali menzahirkan juga bagaimana negara kita dilihat seolah-olah kita mengalami drain leaderships ataupun kekurangan pemimpin-pemimpin masa depan. Anak-anak muda tidak ditonjolkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Yang ada, dia kata, masih lagi berkisar pada yang lama. Sebab itu dia kata, saya dah tua. Saya bukanlah nakkan jawatan dan sebagainya. Tapi saya khawatir benda ini tidak berlaku era Tun Razak. Zaman Tun Razak mentadbir negara, pimpinan beliau sealiran dengan Tun Razak dahulu, dengan Tengku Abdul Rahman, berusaha mencari pemimpin-pemimpin muda untuk diketengahkan. Bukan terus diangkat sebagai wakil rakyat, tidak. Tetapi diberi didikan. Kalau ada bakat, diasah mereka ini. Bukan hanya diketepikan. Tapi pimpinan, lebih-lebih lagi pada pimpinan UMNO, kadang-kadang melihat anak muda yang ada potensi, mereka ini mudah diketepikan ataupun dicantas. Ini kekhawatiran. Dan saya rasa sudah sampai masanya pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian cubalah mencari anak muda yang boleh diketengahkan di depan, bukan untuk dilonjakkan sebagai pemimpin, tidak, tapi diasuh supaya mereka dapat mewarisi kepimpinan negara. Saudara kena ingat, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau benarlah sebagaimana yang dikatakan, ini komen saya, saudara, bermula 20 Jun. Kira-kira lebih kurang 4 hari je lagi, saudara. Hari ini 16, 20 Jun. 4 hari lagi. 2 buah negeri, iaitu Selangor dan Negeri Sembilan, bakal membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan pilihan umum di peringkat negeri diadakan. 8 hari lepas itu, saudara, daripada 20-28 bulan, 2 pula negeri pula, iaitu Pulau Pinang dan Terengganu, katanya akan membubarkan Dewan Negeri. Dan pada 30 bulan, Kedah dan Kelantan juga akan membubarkan negerinya. Jadi, saya bila fikir-fikir benda itu sekarang ni, macam permulaan lumba lari, saudara. 1, 2, 3, ataupun on your mark. Apa ini, ready, go. Macam itu nampaknya. 1, 2, 3. Itu yang saya lihat, saudara, sebab dia bukan dilakukan serentak di 6 buah negeri. 20 bulan bermula 2 negeri. Lepas tu 8 hari kemudian 2 negeri lagi. Lepas tu 2 hari kemudian baru 2 negeri lagi, barulah semua. Dan saudara, macam ni pertandingan lari lah. Yo mak gesek go ataupun 1 2 3. Jadi seperti mana yang saya katakan, saudara. Dan sekarang dah bermula dah. Saya ingat dalam 2-3 hari lepas pun dah mulalah. Pentas-pentas ceramah politik sudah dibuka. Saudara. Dan awal tadi sebelum solat Jumaat, saya berjumpa juga dengan pimpinan peringkat UMNO. Saya bercakap ni sebagai warga UMNO, saudara. Ini cakap terang. Banyaklah bertanya itu dan ini. Dan ada pula teman-teman yang memperlihatkan data-data. Contohnya, katanya untuk Negeri Sembilan, daripada 32 kursi Dewan Negeri, UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan boleh menang dalam 24 kursi. Ini data. So, saya katakan untuk pilihan raya kali ini, saya nak bagi tahu pada pimpinan di peringkat akar umbi, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Data itu hanya sekadar data, saudara. Bukanlah itu data untuk memastikan menang atau kalahnya. Itu paling penting, saudara. Kita harus membuat kajian sejauh mana kekuatan UMNO sebelum memasuki gelanggang pertarungan. Saudara, memang saya kata, sejauhnya saya katakan, data hanyalah sekadar untuk kita mengetahui jumlah pengundi. Dan dari segi dia punya jantinanya, usianya, itu sekadar data. Tetapi yang paling penting ialah kita harus mengkaji sejauh mana yakin masa, yakin rakyat terhadap kita. Dan ini juga tadi bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali, dia kata dia bersetuju. Yang paling penting, apa yang rakyat sedang alami sekarang ni, adakah telah disantuni? Jangan cerita pasal parti orang lain. Soal parti Mangkang memanglah tak ada satu pun yang betul. Tetapi yang paling penting, sudahkah disantuni
poket rakyat yang semakin menipis. Ini peringkat pimpinan di peringkat akar umbi dan mereka bakal-bakal calon. Dan yang paling penting lagi saudara, saya melihat bahawa contohnya macam di Kelantan, di Kedah. Di Kedah khususnya saudara. Begitu juga di Negeri Sembilan. Di Selangor ni kurang sangat saudara atau di Pulau Pinang. Tapi di Terengganu khususnya saudara. Mereka meletakkan yang paling penting adalah siapa calon. Wajah-wajah calon itulah yang akan menentukan berjaya ataupun tidak berjaya UMNO dalam mengarungi gelanggang pilihan kali ini. Jadi tak perlulah, UMNO tak perlu nak jawab sebenarnya. Memang isu tentang mereka nak maki hama itu dah biasa saudara. Biasa. Dan seandainya kita dapat menyantuni rakyat, masalah dia orang, kehidupan dia orang, saya yakin semua itu boleh akan terhapus. Kebencian itu pasti akan dikurangi saudara. Itu penting. Yang kedua yang paling penting selain kita menyantuni soal kehidupan rakyat adalah calon. Saya dah terdengar orang ni nak calon, orang ni tak calon. Saya insya-Allah saudara, insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah SWT, mungkin hari Sabtu, hari Ahad nanti saya nak berkunjung ke negeri Terengganu. Nak lihat bagaimana kedudukan di Terengganu. Sebab sekarang ni Terengganu juga adalah merupakan fokus. Orang nak melihat siapakah calon-calon yang akan diturunkan bertanding. Kalau muka-muka yang sengit, yang comot dengan korupsi dan sebagainya, susahlah. Walaupun ruang untuk UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan untuk menggamit yakin rakyat, tapi kalau calon-calon yang turunkan, calon-calon yang dulu bersidai dengan masalah apa semua, susah jugalah rakyat nak buat perhitungan. Walaupun mereka sudah pun beralih sokongan daripada pembangkang kepada kerajaan hari ini, saudara. Itu yang paling penting. Sebab itu bila tadi kita berbual, kita berbincang, bagaimana kononnya macam saya kata semalam, sambutan. Memang dalam keadaan sekarang ni sambutan orang sebab rakyat dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, duduk di rumah pun, duduk termenung. Jadi bila orang kata ada pentas politik, pergi dengar je lah. Dan sebagai hiburan kepada mereka. Paling tidak pun bolehlah dengar juga maki hamun. Biasalah saudara pembangkang. Maki hamun itu, maki ni. Dapatlah sikit hiburan. Hiburan percuma untuk rakyat. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, media sosial juga sekarang ni penuh dengan cerita-cerita yang lain tak ada. Semata-mata mengutarakan orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dan yang paling saya khawatir adalah isu yang menyangkuti soal pembunuhan karakter. Sebab itu dari tadi, awal tadi kalau saudara dengar, saya salunkan macam tu Dr. Mahathir, sudahlah. Eloklah bukan nak suruh dia bersara, tapi saya tak payahlah melibatkan diri dalam gelanggang politik lagi. Sebab pasti akan ada pembunuhan karakter akan berlaku lagi. Pembunuhan karakter is a personality assassination. Orang tak betul, orang ni korup dan macam-macam lagi. Sebab selain daripada rakyat, ini paling penting saudara. Rakyat nak lihat calon. Biarlah calon itu yang bersih dan muka baru serta kalau boleh biar yang agak muda supaya perjuangan rakyat dapat dilaksanakan. Itu dapatan saya saudara. Biarpun kita dah tengok kemampuan parti pembangkang yang punya banyak wang dan sebagainya, rakyat tidak fikir. Sebab mereka pun dah tahu taburan hamburan wang ringgit akan berlaku lagi. Itu semua bukan kayu pengukur. Kayu pengukur pada rakyat adalah wajah-wajah calon. Kalau calon yang ada yang penuh comot dengan segala masalah yang sampai membuatkan rakyat benci dulu, susahlah. Sebab rakyat nak tengok calon muka baru. Dan ini terbukti dulu waktu pilihan raya di Melaka dan juga di Johor. Calon-calon yang UMNO turunkan muka baru. Cuma apabila berlaku pilihan raya parlimen yang ke-15 itu hari, berlaku gelombang yang tidak terjangka, yang saya katakan perlu dibuat kajian. Bukan data saja. Kajiannya sebabnya yang paling penting, poket rakyat semakin menipis. Di sinilah saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim harus memikirkan. Dan memanglah saya dulu pun saya dah bercakap, kalau boleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik mungkin tangani. Berusahalah duduk di pejabat tu daripada sudahlah, because dia sekarang ni saya tengok bukan tak boleh seminggu sekali pergi bersemayang jumpa dengan rakyat, memang baik. Sebab letih. Apakah ini rakyat hanya nak mengundi kerana Anwar Ibrahim? Kalau calon yang diturunkan calon yang comot, kadang-kadang saya bersimpati. Memang sokongan
kuat saudara. Dia turun melihat pusat makanan Madani. Okey, tak ada masalah. Dan terbaiknya hari Jumaat santuni rakyat, jalankanlah. Soal pelaksanaan undang-undang, biarkanlah mereka laksanakan undang-undang, tak perlu campur tangan. Tetapi takkan seorang Anwar Ibrahim mampu menggampai 6 buah negeri. Kabarnya dalam sehari 2 hari ini dia akan turun ke Kelantan. Kemudian dia akan turun ke Terengganu. Dia akan pergi balik ke Negeri Sembilan. Dia akan turun ke Kedah. Dia akan berada di Negeri Selangor. Letih lah, brother. Letih, saudara. Saudara Mobius dia kata gelombang rasuah dah jadi sedekah. Ini keadaan ni. Saudara kata Yusuf Hamid, yang tua sangat tu rehat sajalah. Itu benar, saudara. Sepatutnya begitulah. Carilah pesilat. Ini saudara Rabudin Pasarat, dia kata carilah pesilat yang saya dapat memati langkah-langkah yang boleh menewaskan pihak lawan. Itu cara Rabudin Pasarat berkias. Saya bersetuju. Saya bukan kita tak ada. Kalau tidak nanti kita akan dilihat, UMNO dilihat mengalami drain in leadership ataupun hakisan ataupun kekurangan pemimpin masa depan. Saudara, kalau kita bukanlah nak turun lantik ketua pemuda je calon, tidak juga, tapi muka-muka baru yang boleh digilap. Kalau saya lihat sendirilah, kita kaji daripada Perlis contohnya. Berapa ramaikah muka-muka baru yang ada, yang boleh kita tonjolkan untuk sebagai pemimpin masa depan. Di Perlis, bagaimana di Kedah. Contohnya di Kedah sekarang ni, saudara. Rakyat di Kedah, saya hubungi kawan-kawan saya, kawan-kawan sekolah saya. Dan teman-teman bagi tahu, dia kata, kalaulah muka-muka tu juga yang duk bagi tanding, tak payahlah. Tak apalah, dia kata, biar pilah keadaan begitu. Kita nak tengok muka baru, muka bersih, semangat baru. Dan adalah sikit latar belakang yang baik. Duk harap kami di Kedah pun, kata teman saya tu, memang mereka pun bukan tidak mahu melakukan perubahan. Mereka tahu masalah yang dialami di Kedah. Tapi dia kata kalau letak balik yang lama, 2 kali 5 je. Betul juga, saudara. Saudara Syukri Syafi'i, inilah masanya kita pergi kutip muka-muka sakau menyakau. Kutip itu urusan kita. Saya tak bersetuju pandangan nak tangkap orang tak payah. Mereka itu biar segmen ataupun pihak yang berkuasa, yang diberi tugas tanggungjawab untuk menyantuni mereka. Itu tak ada masalah. Apakah kita bila tangkap orang itu akan kena menang? Tidak. Kalau kita turunkan calon-calon pun masih comot lagi. Nanti dia cakap 2 kali 5 je. Saya bercakap terus terang, saudara. Saya tidak menyebelahi mana-mana pihak. Saya menyuarakan suara hati rakyat. Nur Hayati dia kata kita nak tarik orang muda, guna orang muda jugalah. Benarlah, tapi bukanlah semua, saudara. Dan hari ini pun di peringkat pimpinan bahagian, boleh katakan 30% ketua-ketua bahagian sudah pun berubah pada anak-anak muda atau muka-muka baru. Kalau mereka tidak diberi kesempatan bertanding dalam pemilihan dulu, berilah mereka kesempatan. Dan yang paling penting, ketua-ketua perhubungan. Saya melihat, saudara, kalau budaya ketua perhubungan menentukan berdasarkan kepada orang keliling aku, orang ni ketua bahagian, walaupun dia comot, walaupun ada penyakit, nak juga ditolak sebagai calon, maka kita mengharapkan crowdlah, saudara. Kita mesti berani membuat satu perubahan. Sebab itu saya katakan saya nak turun ke Terengganu hari Ahad ni, nak tengok macam mana, sejauh mana Datuk Seri Mohamed Said berani membuat perubahan. Sebab rakyat duk tunggu. Kalau letak muka-muka yang berkerut, yang comot, saya tak mau tuduh sesiapa, saudara, tapi latar belakang itu penting. Kita memerlukan muka-muka baru, wajah-wajah baru yang harus mewarnai lanskap politik kita. Sebab negara ketandusan pemimpin masa depan. Dan kita harap dengan pilihan raya kali ini sudahlah dalam keadaan di peringkat parlimen bermasalah. Sebab memang rakyat sedar mereka membuat kesilapan, memilih orang tertentu yang menjadi ahli parlimen. Akhirnya perjuangan rakyat tidak diteruskan. Dan mereka tentunya, saudara Ghani Hussein, dia kata mau kempen lah untuk buat perubahan di Terengganu dan Kelantan. Saya tak boleh berkempen, saudara Ghani Hussein. Saya harus meninjau dan perlu saya jelaskan kepada warga. Supaya bila dapatan saya nanti itu berfakta. Saya tidak mahu membuat satu perculipan ataupun kenyataan-kenyataan yang tidak berdasarkan pada fakta. Saya bukan pemain media sosial yang mengutarakan maki hamun. Saya tidak mengizinkan.
Dan saya bukan untuk memperlecehkan orang. Cuma yang saya katakan, bahawa kalau pemimpin tu ada masalah, tak payahlah diturunkan. Macam di Selangor. Tak ambil kisahlah sama ada. Tak semestinya di kawasan itu, dia mesti bertanding di kawasan tersebut. Kalaulah katalah, dia seorang pemimpin, macam contoh, orang yang tak ada masalah. Orang yang latar belakangnya bersih, educationnya baik, apa semua macam Syam Jalil. Kalau perlu diturunkan, turunkan balik. Tak kisahlah walaupun dia sekarang ni sebagai ahli UMNO di kawasan Putrajaya. Boleh diturunkan mana-mana sebab daripada kita memilih calon yang berkarat. Itu maksud saya, saudara. Saya bagi contoh. Saya tak katalah Syam Jalil tak berkarat, dia tidak berkarat. Tapi kita lihat latar belakangnya. Anak muda yang begitu jelas perjuangannya serta menyantuni masalah rakyat yang boleh dijadikan sandaran untuk pimpinan masa depan. Sewajar begitu, tapi terpulanglah kalaulah pimpinan di peringkat bahagian, perhubungan masih nak mengamalkan orang keliling, ini masalah saudara. Saudara Buyo Lakson ni kita makan hamun ni bagilah. Itu urusan beliau, bukan urusan saya. Saya tidak. Saya nak bagi pencerahan supaya orang faham. Sebab itu saya berhasrat nak turun. Saya nak turun ke Kelantan. Saya nak melihat sendiri apa maumu. Apakah apa yang dilaporkan oleh Wan Mahusin itu benar? Apakah rakyat Kelantan benar-benar jelek dengan keadaan sekarang? Atau apakah ada harapan untuk UMNO dan juga Pakatan Harapan ini mempunyai masa depan? Memang rakyat Kelantan pun memang dah jelek. Tetapi kalau hidangannya orang itu juga, dia kata tak payahlah. Ini saya cakap terus terang. Bukanlah saya nak memburuk-burukkan calon-calon, tapi mesti diperhalusi. Kena ada keikhlasan dalam memilih calon-calon yang akan bertanding saya. Kita percaya saya, yang paling penting sekarang ni, paling utama, yang paling penting, pimpinan di Putrajaya, sebab hari ini UMNO sudah pun bersama dengan Kerajaan Perpaduan. UMNO harus, Kerajaan Perpaduan harus menyantuni paling penting apa yang kehendak rakyat. Pertama-tama sekali, perut rakyat perlu disantuni. This is the most important. Kalau rakyat tu dalam keadaan selesa, perut dia kenyang lah orang kata, tak adalah dia nak bising-bising sangat. Tidak bolehlah elemen-elemen yang mengganggu itu boleh termakan. Tapi kalau perut dia lapar, selalu saya katakan, people are angry when they are hungry. Orang bila lapar dia akan marah. Amarah itu nanti akan dilampiaskan bila datang saja unjuran-unjuran politik yang negatif. Itu keadaannya, saudara Fazlul Abdul. Memang saudara tak baik begitu. Ya, kena bila mereka menuduh geng Sakau. Sekarang ni dah terdedah, saudara. Hari ini, suka tak suka, kalau melihat laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, kita lihat Suruhanjaya Pokok Kuasa, tidak ada satu parti pun yang bersih dari palitan masalah. Tak ada. Tetapi sekurang-kurangnya UMNO sudah pun membuat persiapan kerana melakukan islah dalam kepimpinan. Cuma yang kekhawatiran saya, terdapat lagi ada beberapa pimpinan di peringkat bahagian yang wajarnya mereka mengizinkan muka-muka baru. Itu saja sekarang. Saudara Syuhami Yusof, kerajaan negeri mesti selari dengan kerajaan Putrajaya. Saya bersetuju. Memang saya bersetuju. Tetapi bila rakyat melihat, kerana jangan kita melihat hanya parti saja, saudara. Kena melihat orangnya. Itu keadaannya. Fauzia Abdul, dia kata ceramah mengujah. Memanglah. Itu bebas. Itu kita hadiahkan piala emas kepada orang. Puak-puak orang ni memanglah. Dengan dalil itu, dalil ini. Saya tak mahu untuk menyanggah ataupun berhujah yang akan mengembalikan balik. Orang kata terpalit muka dia orang sendiri. Saya tak suka begitu. Tapi saya lebih suka berhujah. Yang paling penting, carilah keburukan kita dulu. Carilah kelemahan kita dulu. Kelemahan kita pertama sekali kita perlu. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena berusaha dengan pimpinan menteri-menteri yang ada hari ini. Supaya masalah rakyat dapat disantuni sepenuhnya. Itu paling penting. Selagi perut rakyat tidak disantuni, rakyat merasa diri mereka semakin terbiar. Betul, ini bantuan ramah sudah pun bermula diaturkan. Tapi rakyat bukanlah rakyat yang hanya sekadar mengharapkan RM700-800 saja. Rakyat mahu melihat anak-anak mereka macam mana. Ancaman bagaimana lebih 400,000 anak-anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan. Ini perlu ditangani. Memang tidak dinafikan apabila tidak ada kilang-kilang nak bagi buat menyedia pekerja bagaimana.
Jadi kita duk kira balik antara telur dengan ayam. Macam mana nak adakan apa bidang pekerjaan pada anak muda kalau tidak ada pelabur datang? Pelabur tak datang apabila politik tidak stabil. Jadi macam kita cakap mengira telur dengan ayam. Sekarang ni perlu dilakukan islah dalam kepimpinan. Saya bersetuju apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim untuk membongkar segala penyakit yang ada, sama ada di perangkap pimpinan politik maupun pimpinan kerajaan. Kalau mereka tak betul, serit. Dan melakukan pembersihan, itu dikatakan sebagai islah. Islah itu reformasi lah, saudara. Saya tak mahu menggunakan perkataan reformasi. Saya selalu menggunakan perkataan islah. Saudara, dalam perubahan yang dituntut. Dan dalam waktu yang sama, bila kita ada melakukan islah dalam kepimpinan, pastikan juga agar peluang-peluang pekerjaan untuk anak muda. Ini yang paling penting, saya. Ini yang paling penting yang perlu ditangani. Jadi saya haraplah agar Dr. Anwar Ibrahim dapat berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia. Harap Kementerian Sumber Manusia dia bercakap buat kenyataan, tak boleh juga. Rakyat tidak lagi termakan dengan kenyataan demi kenyataan. Mereka mahu lihat apa yang anda lakukan. Realiti itulah yang dinanti oleh rakyat, bagaimana mereka bersetuju tak bersetuju dengan kita. Tetapi dalam keadaan kalau kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih, perut rakyat disantuni, datang pula calon-calon muka-muka daripada UMNO misalnya dengan baik apa semua, saya yakin apa saja jajan ataupun hujahan daripada pihak pembangkang, rakyat tak akan terima lagi. Saudara, tenangkan fikiran. Di malam Sabtu, besok hari Sabtu, ada yang bekerja, ada yang bercuti, berehatlah saudara, rehatkan minda sambil kita fikir ke mana kita nak pergi. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.